Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal di atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, dan dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya ini dapat kita bersama-sama lagi tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini untuk kita meneruskan kuliah kita, untuk kita meneruskan tazkirah kita, iaitulah slot pengajian kuliah asar pada petang ini tuan-tuan, yang mana insya-Allah pada petang ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan tamak di dalam berkata-kata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan, mungkin pada waktu petang ni tuan-tuan sambil-sambil kita santai-santai, sambil-sambil itu kita dengar, dan insya-Allah kita ambillah sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita akan kongsikan ini sebagai panduan dan muhasabah di dalam kehidupan kita tuan-tuan, yang mana kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan kita nak mencari mardatillah, kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Di antara cara kita nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala ini ialah kita kena jauhi diri kita daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh syarak ini kita cuba untuk jauhi semata-mata untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung pada sifat yang kedua, berkaitan dengan kata-kata juga tuan-tuan, berkaitan dengan tamak di dalam berkata-kata ini, iaitulah sifat kedua yang membawa kepada kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seseorang adalah mengumpat, iaitulah kita menyebut berkenaan dengan orang lain dengan perkataan yang tidak disukai, walaupun perkara itu perkara yang benar, perkara yang buruk bagi diri dia, sama ada pada segi kekurangan diri dia, akal dia, perbuatannya, perkataannya, pakaiannya dan lain-lain. Makna apa yang tidak elok kepada diri dia, tapi kita ni duk bercakap tentang diri dia, maka itulah yang disebut sebagai umpatan, tuan-tuan. Sebut sebagai mengumpat. Walaupun benda tu betul, kita kata benda tu dah betul. Biar betul pun, tapi benda tu tak elok, benda itu boleh membuatkan dia marah, boleh membuatkan dia rasa terhina dan sebagainya, tuan-tuan, maka itu dikira sebagai benda yang kita kata umpatan ini. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan di dalam surah Al-Hujurat, Allah menegaskan larangan daripada Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Kata Allah, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu ini suka memakan daging saudara yang sudah mati? Sekiranya demikian keadaannya mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Tuan-tuan, jelas larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah sebut wala dan jangan. Tuan-tuan, bila sebut jangan ni, kalau kita buat juga terang-teranglah kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang
berkaitan dengan mengumpat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, di dalam sebuah hadis Nabi menyebut wa iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu min az-zina. Qila lahu kayf? Qala inna ar-rajul qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibih. Tuan-tuan, hadis ini, tuan-tuan, walaupun sebahagian ulama menyatakan ini adalah mendarajatkan dia sebagai sebuah hadis yang dhaif, tuan-tuan, tetapi bila kita tengok pada maknanya, tuan-tuan, makna ini berkaitan dengan mengumpat ini, makna Nabi sebut suruh berhati-hati. Iyyakum wal ghibah. Berhati-hati, makna hati-hati ini kemudian takutlah kamu dengan perkataan ataupun kata-kata yang bermaksud sebagai mengumpat. Kerana apa? Kerana asyaddu minaz zina. Kerana mengumpat itu lebih dahsyat, lebih dahsyat daripada zina. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila lahu kaifa? Bagaimana itu ya Rasulullah? Macam mana yang dikatakan mengumpat itu lebih dahsyat daripada zina? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul qad yazni wa yatubu fayatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Kerana apa? Perbezaan di sini kerana orang yang berzina itu. Orang yang berzina ini dosa dia dengan siapa? Dosa dia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia telah berzina dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubat dia. Allah ampunkan dia. Tuan-tuan, manakala orang yang mengumpat itu tidak diampuni bagi dia, sehinggalah orang yang diumpat itu mengampuninya. Tuan-tuan, tengok, tuan-tuan, betapa besarnya. Tapi kita kena faham daripada makna yang disebutkan dalam hadis ini. Maknanya apa? Maknanya mengumpat tu lebih teruk daripada zina ni bukanlah bersifat secara mutlak, tuan-tuan. Tapi secara pandangan daripada satu sudut. Daripada satu sudut. Bila berzina seseorang itu, dia bertaubat dengan syarat-syarat yang cukup, tuan-tuan. Dia menyesal dengan perbuatan dia, perbuatan maksiat dia itu, dia menyesal. Kemudian dia tinggalkan betul-betul apa yang telah dia lakukan itu, dan juga dia berazam untuk tidak mengulangi dia selagi mana nyawa dia masih di kandung badan sebelum terbitnya matahari daripada barat. Dia minta keampunan, dia minta dia taubat daripada Allah, dia taubat daripada dosa zina ini, Allah hapuskan dosa berzina. Tidak seperti mana? Tidak seperti dosa mengumpat. Sesungguhnya taubat daripada perbuatan mengumpat, walaupun dia memenuhi syarat-syarat tadi, tuan-tuan, makna minta ampun dah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia perlu juga minta pengampunan daripada saudara yang diumpatnya, tuan-tuan. Sebab itulah dikatakan mengumpat itu lebih teruk daripada sudut ini, tapi dia tidaklah mutlak. Maka, tuan-tuan, kita secara keseluruhannya kita jauhilah perbuatan kita mengumpat ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau mengumpat itu kadang-kadang kita sebut tu benda yang kita tak pasti pun, tuan-tuan. Bila tak pasti lagi teruk. Bila tak pasti tu, dia terus masuk dalam kategori fitnah pula, tuan-tuan. Dahsyat. Kalau fitnah lagi dahsyat, tuan-tuan. Maka kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita, benar-benar yang tak berkaitan dengan kita, maka kita jauhi. Supaya apa? Supaya kita tak jadi kita sembang tentang orang lain itu, kita jadi mengumpat pula kepada dia, tuan-tuan. Jadi maka kita tinggalkan untuk sebut tentang keburukan orang lain, tuan-tuan. Tapi di dalam agama ini, tuan-tuan, dia ada keadaan-keadaan yang diharuskan untuk
bukan mengumpat lah, dalam buku ni dia tulis mengumpat, tapi kita kata keadaan-keadaan yang diharuskan untuk cerita kepada orang lain, tuan-tuan. Memang benda tu tak elok, tapi ada benda-benda tu yang harus kita ceritakan kepada orang lain, tuan-tuan. Ni dengar elok kita sebut, tuan-tuan. Yang pertamanya orang yang mengadu, ni yang boleh ni. Yang pertamanya orang yang mengadu kepada pemerintah, kemudian dia berkata seseorang itu telah menzalimi aku, dan dia menyebut kejahatan orang yang menzalimi dia, tuan-tuan. Makna apa? Makna dia nak mengadu kepada qadi, tuan-tuan. Dia nak mengadu kepada qadi tentang apa? Tentang kelaku buruk kawan tu. Kawan tu buat naya kepada dia, kawan tu buat zalim kepada dia, tuan-tuan. Kalau kita kira tak, macam tak boleh sembang tentang orang lain tadi, maka selayaknya ni yang tak boleh. Tapi ini dibolehkan di atas sebab-sebab apa? Sebab-sebab untuk mengadu kepada orang yang mempunyai kuasa, untuk apa, tuan-tuan, untuk ambil keadilan dan sebagainya, tuan-tuan. Ini yang pertama. Dan yang keduanya, yang dibolehkan kita ni bercerita tentang orang lain ni kepada siapa, tuan-tuan? Yang keduanya, orang yang minta tolong bagi menghilangkan maksiat, maka harus bagi dia ni mengadu kepada orang kata apa? Kepada orang yang mempunyai kuasa ini, dia mengadu tentang apa? Tentang pekerjaan si fulan yang mengerjakan maksiat, maka dia boleh mengadu. Contoh apa? Contoh tuan-tuan, kita di dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, tengok-tengok ada tempat-tempat yang buka. Tempat-tempat yang buka ni makna bukan dia sembunyi megala rumah, tuan-tuan. Tak. Buka ni secara terbuka. Secara terbuka, tapi tersembunyi sikitlah dalam hutan sikit, tuan-tuan. Tapi depa ni buat makan apa semua. Jadi orang yang tak berdosa mai ke situ untuk makan, tuan-tuan. Maka pada perkara ini, tuan-tuan, walaupun benda tu benda yang tak elok, tapi harus untuk kita menceritakan. Pergi ke Jabatan Agama, mai ke Jabatan Agama, telefon Jabatan Agama, mai mengadu kata ada ni sini ni yang duk buat makan tak puasa dan sebagainya, dan benda ni harus untuk kita bagi tahu. Untuk apa? Untuk menghilangkan maksiat, tuan-tuan. Baik, dan yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga ni ialah orang yang meminta fatwa apabila diperlukan bagi menjawab pertanyaan. Seperti mana seorang isteri mengatakan, suami aku ni adalah seorang yang bakhil, dia tak bagi kepada aku nafkah yang secukupnya. Ada duit tapi bakhil. Dengan isteri ni tak bagi langsung. Maka si isteri mengadu kepada qadi dan sebagainya untuk minta apa? Untuk minta satu fatwa, untuk minta satu keputusan. Maka tuan-tuan, dia sebut tak? Dia sebut siapa? Dia sebut tentang suami dia. Dia sebut tentang suami dia. Suami dia tak bagi nafkah kepada dia. Suami dia bakhil dengan dia. Maka dia sebut. Maka perkara ni boleh kita sebut, tapi bukannya mengadu kepada semua orang, tuan-tuan. Hak ni kita mengadu kepada qadi dan sebagainya untuk diputuskan hukuman dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Yang keempatnya ialah kita memberitahu perkara yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan, seperti mana dia berkata perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan kita berkahwin dengan dia. Tuan-tuan, hak ni kita kata seorang yang memang kita tahu, tuan-tuan, kita tahu bahawa kawan tu dia adalah kelaku dia yang tak baik, tuan-tuan. Dia ada kelaku dia yang tak baik, tapi ada orang lain ni, contoh apa? Contoh dia nak berkahwin dan sebagainya, maka kita berasa tak bertanggungjawab, tuan-tuan. Kita berasa kita bertanggungjawab dengan apa? Dengan niat menolong dia, tuan-tuan. Dengan niat menolong dia supaya dia tak dianiayai, supaya dia tak kena naya dan sebagainya, maka harus untuk kita menceritakan kepada dia, tuan-tuan. Tapi dengan syaratnya apa? Dengan syarat mestilah orang tu betul-betul orang yang melakukan kejahatan, tuan-tuan. Maka boleh untuk kita cerita. Bukan pergi cerita kat orang lain, tak, pergi cerita kepada orang yang ada urusan dengan dia itu. Baik, tuan-tuan, yang kelima
menyebut tentang seseorang untuk mudah dikenali dengan kecacatan yang ada dan masyhur baginya, seperti mana tempang dan sebagainya. Tuan, kadang-kadang kita nak kenal orang tu kan, macam nak sebut-sebut ni, tapi dia ni ada kelainan dia dengan orang lain, tuan-tuan. Bila kita nak sebut, kita hak jalan tempang-tempang tu, hak mana hak dia mata dia ni cemeh sikit, tuan-tuan. Hak tu bukan tujuan kita untuk menggelarkan dia itu, tapi sekadar untuk bagi cam bahawasanya betul dah kawan tu, tuan-tuan. Baik. Dan yang keenam, sekiranya seorang itu menzahirkan kejahatannya, maka perlu juga untuk kita bagi menyebut kejahatan yang dizahirkan itu, tuan-tuan. Mana setelah mengadu apa semua tadi kan, kita mengadu dah habaq orang tu. Dan hendaklah apabila kita mengadu, kita boleh untuk kita bagi tahu, kita zahirkan kejahatan dia, kita bagi tahu apa kesalahan dia yang menyebabkan kita nak bercerita kepada qadhi dan sebagainya, tuan-tuan. Maka ini 6 perkara yang boleh untuk kita mengadu, boleh untuk kita sebutkan, walaupun benda itu benda yang buruk, tapi boleh untuk kita sebutkan dengan ada sebab-sebab dia yang telah kita sebutkan tadi ini, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, setelah mana kita membacakan tentang mengumpat ini, tuan-tuan, maka kita kena cari satu penyelesaian dia, tuan-tuan. Penyelesaian dia ni ialah penawar, iaitulah penawar bagi menghindarkan diri daripada perbuatan mengumpat itu adalah dengan memikirkan janji siksaan bagi orang yang mengumpat, seperti mana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala amal kebajikan orang yang mengumpat dipindahkan kepada orang yang diumpatinya itu, tuan-tuan. Dia ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis, qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la lahu dirham wala mata'. Tuan, dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang disebut sebagai hadis muflis ini, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, kamu tahu tak siapa yang muflis ni? Siapa yang muflis? Sahabat kata apa? Sahabat kata, yang kami tahu muflis di kalangan kami ini adalah orang yang tak punya dirham, orang yang tak punya harta. Orang yang tak punya dirham, orang yang tak punya harta. Itu yang kami faham daripada perkataan muflis itu, wahai Rasulullah, tuan-tuan. Memang kalau kita hari ni pun kita faham lagu tu juga. Orang muflis ni dia hutang banyak, kan? Dia hutang banyak dengan bank, tak boleh buat urusan dan sebagainya. Itu pemahamannya. Begitu juga sahabat. Apabila Nabi tanya, dia berkata, muflis ni yang kami faham orang yang tak ada dirham dan juga tidak ada mata'. Baik, tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata sebenarnya orang yang muflis itu, min al-muflisu min ummati yawmal qiyamah man ya'ti bi salati wa siyam wa zakah wa ya'ti qad syatama wa arada hadha wa qasafa hadha wa akala mala hadha, tuan-tuan, wa daraba hadha tuan-tuan. Hadis ini apabila Nabi menyebut tentang orang yang muflis ini, Nabi kata apa? Nabi kata orang yang muflis ini, dia ni pada hari akhirat nanti dia datang, tuan-tuan. Dia datang pada hari akhirat ni dengan apa? Dia ada solat dia ada zakat dia ada puasa dia, tuan-tuan. Macam kita hari ni, kita berpuasa. Lepas tu apa? Zakat bawa keluar. Tak kurang juga, kita semayang juga, tuan-tuan. Makna berasa kemah dah. Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Tapi bila sampai di sana, tuan-tuan, sampai di sana, Nabi kata apa? Bila sampai di sana, dia juga membawa dosa. Dia syatama haza. Dia mencela orang lain, tuan-tuan. Dia memaki orang lain. Kemudian dia buat apa, tuan-tuan? Dia khazafa. Dia menuduh orang itu. Dia menuduh orang dan sebagainya. Kemudian dia buat apa lagi, tuan-tuan? Dia tumpahkan darah orang lain.
dia bunuh, dia daraba, dia pukul dan sebagainya, tuan-tuan. Maka pada hari itu dia bawa semua tu. Tapi dalam masa yang sama dia ada juga dosa menzalimi orang lain, tuan-tuan. Antaranya apa? Antaranya ribah ni lah. Antaranya dia mengumpat kepada orang lain, tuan-tuan. Maka apa kebaikan yang dia ada itu, tuan-tuan? Maka apa kebaikan yang dia ada tu habis. Habis lagu mana? Habis. Kebaikan dia itu diberikan kepada orang lain. Orang yang dia mengumpat dulu di dunia ni. Orang yang dia buat naya di dunia ni. Tuan-tuan. Dia ada, tapi waktu tu kebaikan dia semua diambil oleh orang yang telah dia aniaya. Tuan-tuan. Akhirnya apa? Akhirnya bila dah tak ada, tapi ada lagi. Ada lagi orang nak mai tuntut kepada dia. Banyak dia buat naya kepada orang, tuan-tuan. Dia orang mai tuntut lagi kepada dia, dan akhirnya apa? Akhirnya dosa orang lain tu mai kepada dia. Bila dosa orang lain mai kepada dia, tuan-tuan, maka tak tertanggung oleh dia, maka akhirnya apa? Akhirnya dia dihumban, taraha finnar. Akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Jadi hadis ini, tuan-tuan, yang mana yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, kita kena jadikan dia ni sebagai apa? Sebagai satu apa? Sebagai satu benda, sebagai satu sempadan kepada kita, daripada kita buat naya kepada orang lain. Takut-takut apa, tuan-tuan? Takut-takut kita jadi orang yang muflis, tuan-tuan. Naya. Naya. Kita duk rasa kita kemas dah. Bawa puasa, bawa zakat, bawa salat dan sebagainya, tuan-tuan. Amalan yang baik ni. Tapi akhirnya apa? Akhirnya benda-benda itu semua jadi apa? Boleh pergi ke orang lain. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan kita yang tidak berhati-hati dengan kata-kata kita semasa kita hidup di dunia ini, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, maka oleh itu kita perlu melihat kita hanya mempunyai sedikit saja daripada amalan kebajikan, sebaliknya banyak mengumpat terhadap orang lain. Maka lebih baik kita berhati-hati terhadap diri sendiri berbanding berhati-hati terhadap orang lain, tuan-tuan. Baik. Makna apa? Makna daripada kita duk sibukkan hal orang lain, kita sibukkan dengan diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kan kita tengok diri kita ni, aku ni amalan tak terah mana. Amalan tak terah mana. Bila duk tambah pula dosa, duk kata kat orang, duk menyalahkan orang ni dan sebagainya, tuan-tuan. Akhirnya apa? Akhirnya tak ada. Sedangkan apa? Sedangkan kita, pahala yang kita ada lah ni pun tak banyak mana, tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan diri kita daripada sifat mengumpat ini, dan juga daripada sifat yang tercela ini, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, tamak di dalam berkata-kata ini juga antara yang disebutkan adalah sikap berbantah-bantah. Sikap bantah-bantah ni suka berkelain, suka berjidal, suka bergaduh dan sebagainya, tuan-tuan. Makna apa? Iaitu mencela perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan pada dirinya, sama ada cedera pada lafaznya ataupun pada maknanya. Sikap berbantah-bantah berpunca daripada dua perkara, iaitu ada kalanya kamu ingin meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan yang dimiliki, ada kalanya kamu mempunyai tabiat jahat yang suka menghina orang lain, tuan-tuan. Nauzubillah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan, tuan-tuan, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sebenarnya perangai ibadur rahman, perangai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perangai hamba-hamba Allah yang pemurah ni. Apa perangai dia? Yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila dia berjalan di atas muka bumi ini, tuan-tuan, dia berjalan dengan rasa rendah diri. Dia berjalan dengan rasa rendah diri. Kemudian apa? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang yang jahil ajak dia berdebat, ajak dia untuk bergaduh dan sebagainya, tuan-tuan, dia akan kata apa? Dia akan kata qalu salama.
Dia akan cari perkara yang selamat bagi dia daripada berdosa ini, tuan. Ya. Tak apalah, dah tahu kata kawan tu jahil, maka usah kita ni duk berdebat, usah kita ni duk berkelahi, duk bertegang orang dengan dia, tuan. Ya. Kita salam. Ya. Kita cari jalan supaya diri kita ni terhindar daripada dosa, selamat daripada dosa, tuan. Ya. Maka sikap berbantah-bantah itu menyebabkan lahirnya dua perkara yang keji tadi. Ya. Orang yang suka berkelahi dengan orang yang suka bergaduh dengan orang ni, tuan-tuan, antaranya sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu bahawasanya dia ni menzahirkan kelebihan yang dia miliki. Ya. Bila orang tengok, oh hebat, ya. Hebat, tiap-tiap kali yang berkelahi dengan orang menang semua, tuan-tuan. Ya. Jadi dia berasa apa? Dia berasa tinggi diri dia, dia berasa hebat, tuan-tuan. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi dia mungkin mempunyai tabiat jahat yang suka menghina orang lain, tuan-tuan. Cakap derah-derah, tuan-tuan. Cakap derah-derah, marah kepada orang dan sebagainya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menjatuhkan orang lain, untuk tujuan menjatuhkan maruah orang lain, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Kalau boleh, tuan-tuan, kalau boleh hindarkan daripada kita duk bergaduh, daripada kita ni duk berjidal, berbantah-bantah ni, tuan-tuan, hendaklah kita cari jalan supaya kita boleh keluar daripada sikap berbantah-bantah ini, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, dalam tamak di dalam berkata-kata ni juga dia ada yang disebutkan oleh Syekh di sini, ialah melawak, tuan-tuan. Melawak dan juga berseloroh dan melawak ni sama lah. Ya. Tapi kena ingat, secara berlebihan hingga menyebabkan ketawa, boleh mematikan hati, menyebabkan dendam dan menghilangkan ketakutan, tuan-tuan. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan? Melawak secara berlebihan sampai apa? Sampai menyebabkan orang ni ketawa, gelak sampai tak berhenti. Sebab apa? Sebab dengan ketawa terlalu banyak ni, hati kita boleh mati, tuan-tuan. Mati hati ni makna keras hati lah, tuan-tuan. Makna apabila kita nak melawak dan sebagainya, kita bagi ada hak dia, tuan-tuan. Jangan berlebihan, jangan melampau dan sebagainya. Boleh mematikan hati. Dan juga akan menyebabkan dendam dan menghilangkan ketakutan. Kadang-kadang kita melawak ni melawak cara perli orang lain, melawak cara nak kata kat orang lain, tuan-tuan. Kita duk melawak, padahal melawak kita tu duk kena kat dia, tuan-tuan. Duk kena kat kawan seorang lagi. Dia berasa dendam dan sebagainya, dan akan jadi benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Begitu juga Syekh kata akan menghilangkan banyaknya melawak dan juga berseloroh ni akan menghilangkan ketakutan. Menghilangkan ketakutan ni makna apabila kita ni di dalam kita bagi orang kata apa? Dalam kita bagi kuliah ini, di dalam kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping itu kita mengingatkan tentang hari akhirat, tentang kematian ini, tuan-tuan. Bagi hati ini merasa apa? Hati ini merasa takut, tuan-tuan. Tapi bila dah banyak sangat lawak, bila banyak sangat lawak, dia hilang lah rasa takut tu. Bukan nak suruh takut sepanjang masa tak, tuan-tuan. Ada waktu dia, tuan-tuan. Apabila kita memikirkan tentang kematian kita ni, kita kena ada rasa takut, tuan-tuan. Takut pasal apa? Takut apa yang kita bawa ini tak cukup, tuan-tuan. Tapi disebabkan banyaknya melawak, tuan-tuan, buat lawak sepatutnya kuliah tu diisi dengan benda-benda yang manfaat, benda-benda yang dapat bagi ilmu, benda-benda yang dapat orang kata apa, yang dapat mengingatkan seseorang itu tentang kematian dan sebagainya. Tapi jadi tak takut pasal apa? Pasal melawak daripada awal sampai habis aja lawak, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, itu di antara yang dimaksudkan dengan lawak yang berlebihan, tuan-tuan. Maksud yang lawak berlebihan ni ialah kita menggunakan perkataan yang tidak baik, kita memulia orang, dan juga
kita menjatuhkan maruah orang lain dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, melawak ataupun berseluruh sedikit dengan perkataan ataupun perbuatan pada waktu-waktu yang tertentu ia tidak dilarang sama sekali, bahkan ia adalah harus, khususnya kepada kanak-kanak dan perempuan, kerana ia boleh menggembirakan hati mereka. Sebenarnya perbuatan itu sudah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata bahawasanya aku ni berseluruh, aku ni melawak juga, dan aku tidak berkata melainkan perkataan yang sebenar, melainkan yang sebenar, tuan-tuan. Makna apa? Makna boleh untuk kita ni, kalau kita nak melawak ni, tuan-tuan, sikit-sikit ni okeylah, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tak lawak langsung, tuan-tuan, kerah ya, pekat lena habis. Kadang-kadang buat lawak sikit, cuit sikit. Nak bagi apa? Nak bagi jaga sikit. Itu aja. Begitu juga, tuan-tuan, melawak ni dia ada pada waktu yang tertentu. Ada waktu dia. Ada waktu yang untuk kita melawak dan sebagainya. Dan perkara ni tak dilarang sama sekali. Bahkan ia adalah benda yang harus. Boleh, tuan-tuan, boleh nak melawak tu boleh, tapi ada waktu dia, dan adalah perkara-perkara yang boleh untuk kita melawak. Khususnya kepada siapa? Khususnya kepada kanak-kanak, tuan-tuan. Dengan anak-anak, dengan budak-budak ni, jangan kita ni cengeng tu kena juga cengeng, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ni dengan budak-budak ni kita kena ada melawak dia. Kena ada melawak dia. Tadi kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melawak dengan budak-budak, tuan-tuan. Begitu juga dan perempuan. Begitu juga dengan orang perempuan, dengan isteri. Perempuan ni bukan kata perempuan kita tak kenal pun kita duk melawak, kan dia ada, tuan-tuan. Perempuan ni makna isteri. Dengan isteri banyak kalah kita bergurau senda, tuan-tuan. Kita melawak dengan dia. Jangan ni kita balik rumah pun muka cengeng, tuan-tuan. Dah tempat kerja pun muka cengeng, balik pun muka cengeng juga, tuan-tuan. Tak pernah melawak pun. Macam apa? Macam tak tahulah, balik rumah pun muka serius. Cakap pun benda-benda yang penting saja, tuan-tuan. Tak mahu, tuan-tuan. Kalau rumah tangga lagu tu dia tak akan ada seri dia. Ada orang yang di rumah ni dia serius, tuan-tuan. Dengan anak-anak ni tak sembang, dengan anak-anak ni tak melawak, dengan isteri tambah, tuan-tuan. Habaq benda-benda yang penting. Tapi kalau dengan orang lain, tuan-tuan, dia tengok telefon, kawan dia telefon, tak ada angkat lagi, dia senyum dah, tuan-tuan. Tak ada angkat lagi, dia senyum dah. Pasal apa? Pasal kawan. Tapi dengan keluarga, dengan anak-anak dia tak pernah melawak sekali pun, tuan-tuan. Maka perkara ni nak jadi seorang Muslim, seorang lelaki yang baik, tuan-tuan, dia kena saksama, dia kena jadi seorang yang seimbang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inni la amzah, sesungguhnya aku juga melawak dan aku juga berseluruh, tuan-tuan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pernah melawak lah, tuan-tuan. Nabi pernah melawak, Nabi pernah bagi perkataan tu betul, tuan-tuan. Perkataan tu betul, tapi nampak macam lawak. Baik, hadis daripada Anil Hasan qala atat ajuz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah faqal ya ummu fulan innal jannah la tadkhuluha ajuz qal fawallat تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. Dalam Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Tirmizi, disusun oleh Imam Tirmizi, meriwayatkan Hasan Basri kata ada seorang orang tua ni, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata,
wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, doalah. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doakanlah aku ni supaya aku ni jadi di kalangan orang yang dapat masuk syurga. Tuan-tuan. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Ya ummu fulan. Wahai ibu yang dikasihi, wahai ibu yang dikasihi, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya syurga tu tak dimasukkan di dalam syurga itu orang-orang tua. Tuan-tuan. Apa jadi kepada perempuan tu, tuan-tuan? Apa jadi kepada ibu tu apabila Nabi kata lagu tu? Fawallat tabki. Dia terus beralih, dan juga dia menangis, tuan-tuan. Teriak pasal apa? Pasal dia tua. Dia tua tadi Nabi kata tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, teriak. Dan tuan-tuan, Nabi kata apa selepas daripada itu? Nabi kata apa? Nabi kata akhbaruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Tolong bagi tahu kepada ibu tadi bahawasanya sesungguhnya dia tidak dapat masuk sedangkan dia orang tua. Makna apa, tuan-tuan? Makna apabila nak masuk syurga ni semua akan jadi umur yang muda. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Waqi'ah. Sungguhnya Allah SWT telah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, kata Allah, sungguhnya kami menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa serta kami jadikan mereka sentiasa dara, yakni yang tidak pernah disentuh. Itulah yang dimaksudkan, tuan-tuan, dengan tak adanya orang tua. Bukannya orang tua tadi tak boleh masuk syurga. Ini makna apa? Ini maknanya Nabi melawak dengan orang tua tu, tuan-tuan. Nabi melawak dengan orang tua tu dan bagi tahu, kata apa? Kata orang tua tak masuk syurga. Baik, begitu juga tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melawak dengan seorang budak. Seorang budak ni, siapa dia? Seorang budak ini ialah adik kepada Anas bin Malik, tuan-tuan. Anas kata apa? Anas kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kami sehingga baginda berkata kepada adik lelaki yang kecil, wahai Abu Umair, apakah yang dilakukan oleh An-Nughair, tuan-tuan? Baik, adik Anas ni, tuan-tuan, adik Anas ni duk main dengan burung, tuan-tuan, burung cak, dengan burung cak. Jadi burung cak tu mati, tuan-tuan. Burung cak tu mati. Bila mati, Nabi tegur. Nabi tegur dia, wahai Abu Umair, ya Abu Umair, tuan-tuan. Abu Umair ni patutnya dia tu ada apa, tuan-tuan? Ada anak dah nama Umair, tuan-tuan. Dan gelaran Abu ni, tuan-tuan, tak mesti kata dia ni dah ada anak, tuan-tuan. Dia tak ada anak pun dia boleh kalau dia nak bubuh gelaran dia sebagai Abu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, burung dia tu burung yang dia duk main. Burung yang dia duk main, dia jadikan permainan, kemudian burung tu mati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dia ni sedih. Nabi tengok adik kepada Anas ni sedih. Kemudian sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Nabi tanya mengapa dengan budak tu, dengan dia. Maka bila orang habaq, bila orang habaq kata burung cak dia mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cuba untuk bersembang dengan dia, untuk buat lawak dengan dia, untuk apa? Untuk hilangkan daripada diri dia ni kesedihan, tuan-tuan. Tuan-tuan, maka itulah orang kata apa? Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan apa, tuan-tuan, sentiasa seimbang. Sentiasa seimbang. Ada masa ada Nabi melawak, tuan-tuan. Ada masa ada Nabi melawak, tuan-tuan, dengan isteri juga begitu, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lawa lari dengan Aisyah. Aisyah kata apa? Aisyah kata, satu hari ini aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di safir, berada di permusafiran dalam satu perjalanan. Aku lawan lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku lawan lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabaqtuhu ala rijlai. Aku lawan lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada ketika itu aku menang, kata Aisyah. Falamma hamaltu lahma sabaqtuhu fasabaqtani. Tuan-tuan, sabaqtuhu fasabaqani. Kemudian Aisyah kata apabila beberapa lama selepas tu badan aku ni dah berisi sikit, dah agak berisi sikit, kemudian aku berlumba pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kali itu, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menang. Tuan-tuan, Aisyah kata apa? Aisyah kata sabaqtuhu fasabaqani. Aku lawan dengan dia, kemudian aku juga tewas dengan dia. Maka Nabi kata apa? Nabi kata hazihi tilkas sabaqah. Nabi kata apa? Nabi kata ini adalah penembus kekalahanku pada perlumbaan yang lalu. Tuan-tuan, mana apa? Mana seri lah. Kita bukan nak kira seri itu, tuan-tuan, tapi kita nak habaq kata apa? Nak habaq kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan isteri, dengan kanak-kanak, tuan-tuan, dan dengan orang yang Nabi boleh melawak, Nabi juga melawak, tuan-tuan. Melawak yang boleh mendatangkan manfaat, tuan-tuan. Bukannya melawak sampai tipu, melawak berkena betul-betul ini sampai orang terkena, tuan-tuan. Maka itu satu yang tidak dianjurkan di dalam agama kita, tuan-tuan. Jadi kita kata apa? Kita kata nak melawak tu boleh, tapi melawak dengan benda yang padan dengan kita lah. Jangan kita duk melawak dengan apa? Melawak melampau, sampai tak ada hak dia, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, kita teruskan dalam tamak dalam berkata-kata ni, antaranya lagi apa, tuan-tuan? Antaranya lagi ialah bahaya pujian. Perbuatan memuji boleh mengakibatkan 6 kebinasaan, iaitu 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji, tuan-tuan. 4 kebinasaan, 6 kebinasaan, 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji. Yang pertamanya, sungguhnya orang yang memuji itu kadang-kadang melebih-lebih dalam memuji tanpa perkara yang tidak benar, yakni berbohong. Hak ni yang kita kata apa, tuan-tuan? Yang kita kata dia puji, dia lambung sampai melampau, tuan-tuan. Lambung sampai melampau ni, benda tu tak betul. Walaupun benda tu tak betul, tapi punyalah nak puji, dia kata oh betul, tuan-tuan. Maka benda ni yang boleh menyebabkan kebinasaan kepada orang yang memuji. Yang keduanya, sungguhnya orang yang memuji itu kadang-kadang menzahirkan kasih sayang terhadap orang yang dipuji, sedangkan batinnya membenci orang itu. Perkara ini sebenarnya membawa kepada sifat riya, tuan. Yang keduanya, kadang-kadang orang yang puji ini, orang yang puji itu kadang-kadang dia nampak zahir dia ni nampak macam ada macam kasih kepada orang yang dipuji itu, tetapi apa? Tetapi secara batinnya tak betul, tuan-tuan. Secara batinnya dalam hati dia kata saja aku puji saja. Saja aku puji pi. Pasal apa? Pasal dia nak lambung kawan tu, tuan-tuan. Baik, yang ketiganya, kadang-kadang apabila seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, seperti dia berkata si fulan adil ataupun warak dan seumpamanya yang terdiri daripada perkara yang tidak diyakini, maka dia akan bertutur dengan keadaan tergagap-gagap, yakni tuturan yang tidak lancar, tuan-tuan. Dan yang ketiga ni makna apa? Makna dia puji. Kadang-kadang dia puji ni benda tu dia tak pasti pun. Dia tak pasti pun. Kita puji dia, kata oh kawan ni adil, kawan ni warak, tuan-tuan. Padahal sebenarnya dia bukanlah seorang yang adil. Padahal sebenarnya dia bukanlah orang yang warak, tuan-tuan. Maka ini benda yang orang kata apa? Benda yang boleh menyebabkan kebinasaan. Dan yang keempatnya, apabila seorang yang memuji itu menyebabkan orang yang dipuji itu berasa gembira dan sukacita kerana dibimbingi orang yang dipuji itu sebenarnya orang yang zalim, maka berdosalah seorang yang membuatkan orang yang zalim itu berasa gembira di dalam hati dia, tuan-tuan. Nauzubillah. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya, apabila kita ni puji seseorang itu,
kita puji seseorang itu, dan apabila kita puji ini dia berasa gembira, dia berasa suka dan sebagainya, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bimbang. Sebenarnya orang yang kita puji itu bukanlah orang yang adil, tapi orang yang zalim. Tiba-tiba kita puji orang yang zalim, tuan-tuan, maka berdosalah seorang yang membuatkan orang yang zalim itu berasa gembira di dalam hati dah, tuan-tuan. Dia ni duk buat zalim lama dah, kita duk kata betul kat dia, kita duk puji dah, maka dia meneruskan kezaliman dia kepada orang yang lain pula, tuan-tuan. Kemudian dua kebinasaan yang menimpa kepada orang yang dipuji ini, iaitulah kebinasaan pertama yang menimpa orang yang dipuji adalah takabur dan juga ujub. Disebabkan perkara ini Nabi SAW berpesan, qata'ta 'unuqa sahibak. Nabi kata, engkau sudah memotong leher kawanmu, tuan-tuan. Bila orang yang kena puji ni, tuan-tuan, dia berasa apa? Bila orang yang rajin kena puji ni, dia main sikit sebanyak dalam diri dia ni, dia main berasa takabur dan juga ujub, tuan-tuan. Riak, takabur dan juga ujub. Sebab itu Nabi SAW kata kepada orang yang memuji ini, sesungguhnya kamu sudah memotong leher kawan kamu. Kamu potong leher dia. Pasal kamu duk buat bagi dia berasa riak, kamu duk buat bagi dia berasa ujub, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita nak puji ini, kita pujilah dengan berhati-hati, tuan-tuan. Dengan puji, jangan kita jet sampai kali kereta, tuan-tuan. Baik, yang keduanya, kebinasaan yang kedua yang akan menimpa orang yang dipuji ini adalah dia akan merasa gembira dan sukacita. Perkara ini sebenarnya boleh melemahkan dirinya bagi mengerjakan ibadah serta redha terhadap diri dia sendiri, tuan-tuan. Yang keduanya, apabila orang yang kena puji itu, dia duk berasa macam syok ke diri dia. Syok ke diri dia. Orang nak puji kata dia ni warak dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi dia pun merasa, aku ni cukup aku, tak payah nak tambah dah amal ibadah aku. Padan dekat duk buat dah. Terus duk buat ni pun orang kata aku warak dah, tuan-tuan. Maka ini adalah benda-benda yang mungkin terjadi kepada orang-orang yang dipuji ini, tuan-tuan. Dia akan merasa apa? Dia akan merasa cukup dengan amal ibadah yang telah dia lakukan, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, sekiranya yang memuji dan dipuji itu selamat daripada kebinasaan yang kita sebut tadi, maka tiada larangan untuk kita memuji, bahkan pujian itu membawa kepada hukum sunat, tuan-tuan. Jadi kalau benda puji, tuan-tuan, isteri kita masuk apa semua, adik-beradik kita dapat kejayaan apa semua, benda yang harus dipuji kita puji. Kalaulah dengan pujian itu dapat bagi motivasi kepada dia, tuan-tuan, maka ini tidaklah menjadi masalah, tuan-tuan. Yang jadi masalah ni benda hak tak betul, tapi kita duk puji dia, tuan-tuan. Puji akhirnya apa? Akhirnya dia lupa diri, dan dia meneruskan perbuatan yang tidak adil dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita pada petang ini, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan baik kita di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Puasa kita, solat kita, qiyam kita, dan bacaan Al-Quran kita, tuan-tuan, kita gandakan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, tuan-tuan. Sebentar lagi selamat meneruskan puasa dan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan yang mulia ini, tuan-tuan. Sekarang itu dulu, insya-Allah ada kesempatan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.